Katanya, bagi aku ini ada satu orang kerabat, dan tidak dijelaskan pada hadis ini perincian kerabat yang mana satu. Situasinya bagaimana? Asiluhum wa yaqta'un. Dia kata, wahai Rasulullah, aku ada satu orang kerabat. Aku menyambung silaturahim kepada mereka. Wa yaqta'un, dalam riwayat yang lain wa yaqta'uni. Tetapi mereka itu memutuskan. Maksudnya dia cuba untuk berbuat baik kepada kerabat ini, tetapi kerabat ini sebaliknya tidak ataupun enggan untuk menyambung silaturahim. Wa uhsinu ilaihim, aku melakukan kebaikan kepada mereka, tetapi wa yusiuna ilayya, tetapi mereka itu berbuat buruk kepada aku. Dan kita tahu, kalau kita baca sedikit dalam bab ke depan, ada perkataan Nabi SAW sebutkan, qati'ur rahim la yadkhulul jannah, orang yang memutuskan silaturahim ini tidak akan masuk ke syurga. Begitu besar silaturahim ini muslim-muslimat, sehingga kan Nabi memberikan confirmation, siapa yang putuskan silaturahim tidak ada tempatnya dekat syurga. Ulama bahas lagi, kita akan pergi ke hadis itu dan kita akan huraikan dengan panjang lebar insya-Allah. Cuma nak bagi tahu, sahabat tahu bahawa memutuskan silaturahim ini satu benda yang sangat besar. Jadi lelaki ini meminta fatwa kepada Nabi SAW. Wa yajhaluna alayya wa ahluhum anhum. Lelaki ini tambah lagi, dia kata wa yajhalun. Perkataan yajhal itu maksudnya al-qabih, berbuat buruk. Bukan takat tak layan, tetapi buat baik dibalas dengan kejahatan. Wa ahluhum anhum. Tetapi lelaki ini wa ahluhum, berbuat halim. Halim ini maksudnya sopan santun. Cakap kasar, maki, hamun, dia still lagi cakap dengan perkataan yang baik. Muslim-muslimat hormati Allah sekalian, kalaulah kita berada pada situasi lelaki ini, secara jujurnya, apa yang kita akan perlakukan kepada kerabat yang berbuat jahat kepada kita? Setidak-tidaknya mungkin di kalangan kita ini akan mengungkit kejahatan yang pernah dilakukan kepada kita. Katalah kita buat baik kepada satu kerabat, kemudian kerabat tersebut berbuat sebaliknya. Tiba-tiba satu hari kerabat tersebut mengalami kesusahan dan dia minta tolong kepada kita. Agak-agaknya sebahagian besar daripada manusia pada hari ini mungkin mengungkit kejahatan yang pernah dilakukan kepada dirinya. Yang lebih baik daripada itu, muslim-muslimat, lelaki ini masih lagi berbuat kebaikan. Nabi SAW kata, la in kana kama taqul ka'annama tusifuhum al-mal. Kalaulah seperti mana engkau perkatakan. Ini pada sesi lepas saya juga ada menjelaskan, kerana kalaulah ada satu orang datang mengadu, muslim-muslimat, ni situasi biasa pada hari ini. Kadang-kadang pekerja mengadu kat bos, kadang-kadang dua orang bertelagah mengadu dekat kawan satu lagi. Maka kita yang mendengar, kita hendaklah mendengar daripada dua-dua belah pihak. Dan itu jugalah seolah-olah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW pada hadis ini. Nabi kata apa? La in kana kama taqul, kalaulah betul seperti mana engkau sebutkan. Kadang kita kena, dia orang klaim, sebahagian orang klaim lebih-lebih, padahal tak berlaku pun seperti mana yang dia dakwa. Lalu Nabi beritahu pada hadis ini, kalaulah berlaku seperti mana yang engkau sebutkan, tusifuhumul mal, seakan-akan mereka itu engkau berikan al-mal. Al-mal maksudnya adalah abu panas, ar-ramad, al-har, ataupun kita sebut bara api. Ma'aka minallahi zahir, dan Allah sentiasa akan membantumu. Ini merupakan satu perkataan yang besar daripada Nabi SAW. Apa dia? Orang yang nak berbuat baik, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu. Perkataan Nabi, wala yazalu ma'aka minallahi zahir. Nabi kata, kalaulah engkau sentiasa seperti itu, berbuat baik, tidak kira mereka balas dengan apa, minallahi zahir, Allah akan memberikan pertolongan kepadamu.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini ada beberapa huraian para ulama. Di antara yang disebutkan tafsiran hadis ini secara jelasnya, Nabi kata seolah-olah engkau balas kebaikan kepada mereka itu, kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada keluarga yang kau berikan kebaikan, sebenarnya bukan kebaikan tetapi keburukan kepada mereka. Sebahagian para ulama menyebutkan hadis ini tidak secara zahirnya, maksudnya lelaki tersebut buat kebaikan kepada satu orang kaum kerabatnya, tapi dia buat jahat. Zahir hadis ini bagi tahu seolah-olah engkau berikan mereka itu api neraka ataupun api yang panas membara, keburukan. Sebahagian para ulama menyebutkan hadis ini boleh difahami melalui makna tersirat, iaitu seolah engkau berikan penghinaan kepada mereka, seolah diberikan penghinaan kepada kaum kerabat yang kita buat baik kepada dia tapi dia balas dengan kejahatan. Itu sebahagian pandangan para ulama terhadap hadis ini. Muslimin semua yang dirahmati Allah sekalian, pada hadis berikutnya, hadis yang ke-53, Ismail ibn Abu Uwais menyampaikan kepada kami dengan mengatakan, saudaraku menyampaikan kepadaku dari Sulaiman bin Bilal, dari Muhammad ibn Abu Atiq, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahawa Raddad al-Laythi memberitakan kepadanya dari Abdurrahman bin Auf bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla ana ar-Rahman wa ana khalaqtu ar-rahim wa shaqqaqtu laha min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu. Kemudian kita bacakan hadis berikutnya 54, makna yang lebih kurang sama, dan huraian kita telah pun sebutkan sedikit sebanyak pada sesi yang lepas. Musa bin Ismail menyampaikan kepada kami dengan mengatakan, Abu Awanah menyampaikan kepada kami dari Uthman ibn Mughirah, dari Abu Anbas bahawa dia mengatakan, aku menemui Abdullah bin Amr di Wahab. Wahab ini maksudnya adalah suatu tanah bustan fi ard munakhafidah. Al-Wahab adalah kebun ataupun kita sebut orang bercucuk tanam, tempat bercucuk tanam. Tanahnya itu adalah tanah yang rendah. Dan Wahab ini terletak di Taif. Kemudian dia berkata, atafa lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isba'ahu faqala ar-rahimu syajnah min ar-rahman man yasiluha yasiluhu wa man yaqta'uha yaqta'uhu laha lisanun talqun dhalqun yaumal qiyamah. Baik, kita huraikan pada hadis yang ke-54, sebab hadis yang sebelumnya itu 53 berkaitan, tetapi pada hadis yang ke-54 itu ada sedikit tambahan. Aqafa lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isba'ahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam merapatkan di antara kedua jemarinya. Aqafa lana, begitu. Kenapa Nabi sebut seperti itu? Sebab Nabi SAW ingin bagi tahu bagaimana hubungan silaturrahim dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda bersabda, Ar-Rahim syajnah minar Rahman. Rahim itu merupakan syajnah. Kalau muslimin muslimat tengok pada buku tersebut, pada nota kaki yang ke-33, dari kata syajnah, tapi dia tulis kat itu syujnah. Kadang ada ralat pada buku tersebut ataupun syajnah, dua dialek Arab yang lazim dikenal. Pada mulanya berarti ranting-ranting pohon yang bertautan. Maknanya rahim merupakan salah satu dari pengaruh-pengaruh rahmatnya yang bertautan dengannya. Oh tak, syujnah itu salah satu daripada bahasa, dia bukan ralat. Dia boleh disebut syujnah ataupun syajnah.
yang bertautan dengannya, dan orang memutusnya berarti dia memutus rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syajanah itu maksudnya adalah ranting ataupun sesuatu yang keluar daripada yang utama, disebut sebagai syajanah ataupun syujanah. Apa yang Nabi SAW nak bagi tahu, silaturahim itu merupakan sebahagian yang bertaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Nabi SAW kata, wa may yasiluha yasiluhu, siapa yang menyambungnya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menyambungnya. Wa may yaqta'uha, kan disebutkan tadi, Nabi kata apa? Ar-Rahim itu dengan raham, Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim itu sesuatu yang bertaut. Seolah-olah siapa yang menyambung silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan rahmat kepadanya. Dalam arti kata yang lain, siapa yang memutuskan silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memutuskan rahmat daripada dirinya. Kemudian, benda yang patut kita takuti adalah perkataan Nabi selepas daripada itu. Laha lisanun taliq, laha lisanun talqun, dzalkun yaumal qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan silaturahim ini, bagaimana keadaannya Allah alam, kita tak tahu. Benda yang kadang-kadang tak masuk di akal kita disebabkan kekurangan ilmu kita, pada hari kiamat itu berlaku. Di antaranya Allah akan menjadikan batang tubuh kita ini boleh berkata-kata, tangan boleh berkata-kata, kaki boleh berkata-kata. Dan pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan silaturahim boleh berkata-kata. Nabi SAW beritahu, laha lisanun, silaturahim itu Allah Taala akan jadikan dia mempunyai lisan. Lisan bahasa kita lisan lah. Dan lisan itu pula talqun. Apa maksud talqun? Kalau diterjemah kat situ, pandai berbicara. Sebahagian para ulama menyebutkan talqun itu maksudnya adalah sari'un nutq. Dia bercakap laju. Petah maksudnya, petah. Tak sangkut bercakap. Dzalqun. Dzalqun maksudnya adalah fasih dan juga baligh. Fasih maksudnya baligh dan juga fasih itu maksudnya apa? Perkataan yang diungkapkan itu tepat. Laju, cekap, tepat. Kadang ada orang bercerita perkataan yang dia nak sampaikan lain dengan kehendak yang dia nak sebutkan. Maksudnya dia tidak dzalqun. Ada orang penggunaan perkataannya itu betul dan juga tepat, tapi dia tersangkut-sangkut bila bercakap, maka dia dzalqun tapi tidak talqun. Pada hari kiamat esok, bila Allah Subhanahu wa taala bangkitkan manusia untuk dihisap, di antara perkara yang akan dihisap itu adalah apakah kita memutuskan silaturahim ataupun tidak. Dan bila satu orang memutuskan silaturahim muslim-muslimat, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan silaturahim itu boleh berkata-kata dan berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, wahai Allah, dia ini memutuskan silaturahim pada tarikh sekian. Fasih, laju bercakap silaturahim itu. Begitu kedudukan yang Allah jadikan pada silaturahim, pengajarannya kepada kita muslim-muslimat. Kita ini mustahil tidak bergaduh adik-beradik. Kaum kerabat mustahil tidak berlaku silih faham, salah faham. Sebab manusia ini punya karakter berbeza-beza, kehendak, keinginan berbeza-beza. Ada orang suka pakai baju Melayu, ada orang suka pakai jubah, ada orang suka, tak boleh dipaksa. Disebabkan perbezaan cita rasa itu, pastinya kita akan bertelagah. Dengan kawan-kawan bertelagah, lagilah dengan kaum kerabat. Tapi sekurang-kurangnya pengajaran pagi kita, jangan sekali-kali keluar daripada lisan mulut kita itu, aku putuskan silaturahim, engkau bukan keluarga aku. Lagi berat daripada itu apa? Engkau bukan anak aku, engkau bukan ayah aku. Kadang-kadang kita dengar orang-orang popular di media sosial, mungkin sekarang isu itu tak ada lah, tapi dulu pernah kadang-kadang kita baca, putus silaturahim disebabkan benda-benda yang tidak sepatutnya putus, sebab politik, sebab harta, sebab tanah dan sebagainya. Kita
Ini muslim-muslimat, tak dapat tidak kadang-kadang kita bersisih faham. Tapi pengajaran terbesar pada hadis ini, dan juga hadis yang kita telah pun lalui dan juga kita bincang, kita baca, jangan sekali-kali putuskan silaturahim. Silaturahim itu akan berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dia ini dekat dunia dulu putuskan silaturahim, hubungan dia dengan kerabat dia. Dia ini putuskan bergaduh sampai putus silaturahim, tak berziarah, tidak bagi salam. Apa syarat orang bergaduh? Boleh bergaduh tapi jangan lebih daripada 3 hari. Dan orang yang terbaik adalah orang yang apa Nabi SAW sebut? Yang memulakan salam, memulakan teguran. Kerana orang, kenapa dia jadi terbaik? Sebab dia rendahkan ego dia. Dia tahu mungkin dia itu salah, tapi disebabkan dia ingat janji Allah Subhanahu wa taala begitu besar, dia ikut sunnah Nabi SAW, dia orang pertama bagi salam. Tak apalah, gaduh pun rendahkan sedikit ego, tak apa, Assalamualaikum, kurang-kurang terlepas daripada ancaman itu. Boleh gaduh tapi jangan lebih daripada 3 hari. Ada orang gaduh sampai setahun. Kita akan baca nanti, ada satu orang lelaki dengar hadis Abu Hurairah. Dia dengar itu, terus dia pergi tegur pakcik dia. Sebab apa? Dia takut azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun samalah. Bukan kita kata boleh bergaduh, tapi kalau bergaduh iya, tapi jangan sampai putus silaturahim, dan jangan lebih daripada 3 hari. Kalaulah saudara si Islam itu, Nabi SAW kata apa? Jangan lebih daripada 3 hari. Bayangkan kerabat. Saudara bergaduh, kita dengan kawan kita, Nabi kata, okey, mungkin nak tengah panas hati, turunkan, redakan, tak apa. Nabi kata jangan lebih daripada 3 hari. Ini kan pula kerabat yang Nabi SAW sebut tak masuk syurga. Jadi mudah-mudahan kita ini muslim-muslimat yang hadir, termasuk saya, termasuk di kalangan orang yang menyambung silaturahim, dan kalau bergaduh pun jangan memutuskan silaturahim, wal iyazubillah. Kemudian hadis yang ke-55, Ismail menyampaikan kepada kami dengan mengatakan, Sulaiman menyampaikan kepadaku dari Muawiyah, dari Abu Muzarrad, dari Yazid bin Ruman, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Nabi SAW bersabda, Ar-rahimu syajanatun minallah, man wasalaha wasalahu Allah, wa man qata'aha qata'ahu Allah. Hadis yang lebih kurang sama pada hadis yang lepas. Bab yang ke-28, bab silaturahim menambah umur. Seperti mana yang saya sebutkan pada permulaan tadi, akan kita jumpai hadis-hadis yang berulang, dan hadis ini telah pun kita sebutkan, tapi untuk tazkirah dan juga mengambil faedah, kita akan bacakan sekali lagi. Abdullah bin Salih menyampaikan kepada kami dengan mengatakan, Laith menyampaikan kepadaku, dia berkata, Aqil menyampaikan kepadaku dari Ibnu Syihab, dia mengatakan, Anas bin Malik memberitakan kepadaku bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Kadang orang minta petua macam mana nak jadi bijak, macam mana nak sihat, macam mana nak panjang umur. Ini adalah petua yang paling mujarab, disebabkan petua ini disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba, siapa yang suka ayyubsata. Yubsata maksudnya adalah iwasa', siapa yang suka untuk diluaskan, lahu fi rizqih, pada rezekinya, au wa an yunsa'a lahu. Yunsa'a maksudnya adalah yuakhir, dilewatkan kematiannya, bermaksud dipanjangkan umurnya. Lahu fi atharih, perkataan athar ini muslim-muslimat dia terjemah apa kat sini? Tak disebutkan. Perkataan athar ini dalam bahasa Arab maksudnya adalah kesan. Kenapa? Kerana kesan itu mengikuti umur, sebagian para ulama sebutkan. Contoh,
Bila kita berjalan di atas tanah, apa yang terkesan? Tapak kaki. Dan kesan itu hanya boleh ada selagi mana orang tersebut masih hidup, sebab dia masih boleh bergerak. Jadi perkataan la wa yunsa'alahu fi atharih maksudnya dipanjangkan umurnya. Itulah kalau kita nak hurai satu-satu perkataan, maksudnya seperti itu. Tapi secara ringkasnya dipanjangkan umurnya. Nabi SAW sebut falyasil rahimahu, maka sambunglah silaturahim. Hadis yang ke-57 kita sebutkan, kemudian kita akan huraikan sedikit dalam bab ini. Ibrahim bin Munzir menyampaikan kepada kami dengan mengatakan, Muhammad ibn Mani' menyampaikan kepada kami, dia berkata, ayahku menyampaikan kepadaku dari Sa'id bin Abu Sa'id al-Makburi, dari Abu Hurairah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqih, siapa yang suka untuk dibentangkan, diluaskan pada rezekinya, wa an yunsa'alahu fi atharih, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Ada dua perkara sebelum kita masuk ke bab yang berikutnya. Satu, apakah yang dimaksudkan dengan dipanjangkan umurnya? Para ulama, ini secara ringkas kita pernah sebutkan pada sesi yang lepas, tapi secara ringkas para ulama berbeza pendapat tentang panjang umur. Pendapat yang pertama, dia kata umur satu orang manusia itu telah pun tetap. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menuliskan umurnya 40 tahun, katalah 70 tahun, 40 tahun, 70 tahun, maka umurnya itu tetap 70 tahun. Cuma bila dia mengambil asbab untuk panjang umur, kita akan sebutkan nanti beberapa asbab lagi untuk panjang umur. Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nak faham hadis ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan keberkatan pada umurnya. Maksudnya dia boleh buat banyak perkara yang mungkin orang yang sebaya dengan dia pun tak boleh buat perkara yang sama. Manakala pendapat yang kedua, kalau muslim-muslimat rajin sedikit tengok komentar, akan jumpa dua pendapat ini. Pendapat yang kedua pula mengatakan tak, Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul akan memanjangkan umurnya secara fizikal. Boleh faham kot Tadi itu mungkin kita boleh sebutkan secara maknawi, Allah Taala berikan keberkatan sehingga kan umur pada usia itu boleh dilakukan hanya kalau orang tersebut berumur lebih lanjut. Pendapat yang kedua kata tak, dia memang secara fizikal Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umurnya. Ini perbahasan tentang qada dan qadar. Qada dan qadar. Sebab qada dan qadar ini dia ada beberapa peringkat. Ada yang Allah Subhanahu Wa Taala tuliskan di Lauhul Mahfuz, yang itu tidak berubah. Ada pula qada dan qadar yang Allah Subhanahu Wa Taala maklumkan kepada beberapa makhluk, di antaranya para malaikat. Buktinya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin menjadikan di muka bumi itu khalifah, suatu pemimpin. Khalifah kita sebut sebagai khalifah lah. Apa respon malaikat? Apakah engkau wahai Allah ingin menjadikan makhluk yang merosakkan dan juga menumpahkan darah di muka bumi? Perkataan ataupun respon malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu menunjukkan bahawa malaikat ada ilmu tentang apa yang berlaku berdasarkan apa yang Allah Taala sampaikan kepada mereka. Jadi macam mana kita nak faham bila dipanjangkan umur? Malaikat tahu bahawa umur si fulan ini usianya 40 tahun yang Allah Taala sampaikan ilmu itu kepada malaikat. Kemudian dia buat asbab-asbab ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan umurnya daripada 40 katalah 70. Tetapi yang 70 tahun itu telah pun tetap berada pada Lauhul Mahfuz. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tahu bahawa dia akan ambil asbab untuk panjang umur, dan itulah yang terakhir Allah Taala tulis di Lauhul Mahfuz sebelum penciptaan manusia. Gitu maksudnya. Jadi wallahu a'lam, yang zahir dalam masalah ini adalah yang kedua. Allah Subhanahu Wa Taala tahu bahawa dia itu akan mengambil asbab untuk panjang umur, lalu Allah Subhanahu Wa Taala akan panjangkan umurnya.
Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, apa lagi petua nak panjang umur? Kita macam-macam ada petua kan, ada petua nak awet muda, petua nak ada petua yang Nabi SAW, bahasa kita petua lah, tapi ini merupakan sabda Rasul. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW sebut, husnul khuluq wal ihsanu ilal jar min al-a'mali silatul rahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar. Silatul rahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar ya'murani ad-diyar wa yazdani fil a'mar. Nabi SAW sebut silatul rahim wa husnul khuluq, akhlak yang bagus menyebabkan kita itu panjang umur. Kalau kita nak tengok contoh yang mungkin berlaku pada masyarakat kita, katalah kita tolong satu orang tua kan, kalau orang-orang dekat tempat kita kadang ada yang mendoakan, kata bagus anak ni kan, mudah-mudahan panjang umur, dimurahkan rezeki, diberikan jodoh, doa-doa seperti itu orang ungkapkan, dan ini juga merupakan janji Allah kepada kita. Wa husnul khuluq wa husnul jiwar. Nabi kata, dan juga berbuat baik kepada jiran. Berbuat baik jiran kepada jiran muslim-muslimat menyebabkan umur kita itu bertambah. Nabi kata apa? Ya'muran ad-diyar. Dia itu akan memakmurkan. Ad-diyar itu maksudnya penempatan, rumah ataupun kawasan. Ya'muran ad-diyar, menyebabkan orang akan selesa tinggal kat situ. Sebab apa? Jiran-jirannya bagus, jiran-jirannya tidak menyakiti hati jiran yang lain. Dan Nabi SAW sebut wa yazdani fil a'mar, dan juga akan menambahkan umur. Baik, itu satu. Yang kedua saya nak sebutkan, macam mana kita nak sambung silaturahim. Ini tidak ada batas yang tertentu. Dia bergantung kepada uruf dan juga bergantung kepada kerabat, apa yang dia perlukan. Ada sebahagian orang, bila kita tengok kaum kerabat kita, kita tengok dia itu segala-galanya cukup. Dia tak perlukan bantuan dari sudut kewangan ataupun fizikal ataupun dari sudut tenaga. Maka silaturahim pada diri si fulan itu adalah dengan beri salam ataupun ziarah. Ada sebahagian pula kaum kerabat kita, kita tengok orang ini memerlukan bantuan kita, mungkin daripada sudut fizikal, maka kita tolong dia. Maka para ulama menyebutkan itu juga termasuk sebahagian daripada menyambung silaturahim. Bab yang ke-29. Bab siapa yang menjalin silaturahim maka dia dicintai keluarganya. Muslimin semua rahmati Allah sekalian, bab ini sebenarnya bila saya semak, dia ada ralat sikit, ralat pada penterjemah. Kalau ikut tajuk asalnya adalah bab man wasala rahimahu ahabbahu Allah. Bab yang siapa menyambung silaturahim maka dia itu akan dicintai Allah. Jauh tu terjemahannya tu. Bab siapa yang menjalin silaturahim dia akan dicintai keluarganya. Jauh. Tapi mungkin kalau ada buku tu boleh betulkan. Bab kat situ adalah siapa yang menyambung silaturahim maka dia akan dicintai oleh Allah. Kenapa mungkin penterjemah ini menterjemah keluarga, bukannya Allah? Sebab kandungan pada hadis itu merujuk kepada keluarga. Siapa yang sambung silaturahim maka keluarganya akan mencintai dia. Tak disebutkan pada hadis ke-58, kalau muslim-muslimat tengok sejenak, 58, 59 tidak disebutkan maka dia akan dicintai oleh Allah. Kenapa Al-Imam Al-Bukhari masukkan hadis ini dengan tajuk dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Persoalan kan? Maka sebahagian yang mensyarahkan buku ini menyebutkan memang tidak disebutkan pada hadis ke-58 dan hadis ke-59 dia akan dicintai oleh Allah. Tetapi takwa kepada Allah, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, itu merupakan alamat Allah mencintai satu orang. Berdasarkan firman Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan keluasan dalam kehidupan dia,
makhraja, ada jalan keluar kalau ada masalah. Dan Allah Ta'ala akan memberikan dia rezeki pada jalan yang dia tidak sangka-sangka. Maka itulah mungkin kalau kita boleh fikirkan kenapa Imam Bukhari sebutkan dia akan dicintai oleh Allah, sedangkan hadis pada ke-58 yang ke-9 tidak pun menyebutkan dia akan dicintai oleh Allah. Baik, hadis yang ke-58, Muhammad ibn Kathir menyampaikan kepada kami dengan mengatakan Sufyan memberitakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Maghra, dari Ibnu Umar, dia berkata, manittaqillaha rabbah wa wasala rahimahu nusi'a fi ajalihi wa thara maluhu wa habbahu ahluhu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, menyambung silaturahim, dia akan dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya. Hadis yang ke-58 ini muslimat sama dengan hadis sebelumnya, cuma ada penambahan dekat belakang, wa habbahu ahluh, maka dia akan cintai oleh keluarganya. Dan juga pada hadis yang berikutnya 59, dari Abu Nuaim menyampaikan kepada kami dengan mengatakan Yunus bin Abu Ishaq menyampaikan kepada kami, dia berkata Maghra menyampaikan kepadaku, Abu Mukhariq, iaitu Al-Abdi, bahawa Ibnu Umar berkata, manittaqillaha rabbah wa wasala rahimahu unsi'a lahu fi umrih wa thara maluh wa habbahu ahluh. Jadi penambahan pada hadis ini adalah dia akan dicintai oleh keluarganya. Apakah ini makul? Ya, ini merupakan satu benda yang makul. Kerana apa? Kerana dia merupakan orang yang paling peka sekali terhadap keluarga dia. Kalau ada keperluan keluarga dia, dia pergi penuhi. Kalau keluarga kerabat dia sakit, maka dia pergi ziarah. Hatta walaupun tak ada apa-apa, dia cuma sekadar nak pergi berziarah. Itu merupakan satu kelebihan yang cukup besar kepada orang berziarah tanpa ada apa-apa kepentingan. Sebab kadang-kadang ada orang ziarah ni sebab apa? Nak bisnes, nak apa dan sebagainya. Tapi dia ziarah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu merupakan satu ganjaran yang besar. Maka padanlah orang ini akan dicintai. Saya nak bawa satu ayat Quran, sobat-sobat. Ayat Quran ini tentang poligami. Dia berkaitan dengan keluarga jugalah. Sebab kita nak reflect bahawa kasih sayang kepada keluarga kita, betul kita dituntut untuk, sempat nak cerita sempatnya, ada 10 minit lagi. Kita dituntut untuk sambung silaturahim. Kalau kita ada isteri pun kita dituntut untuk tidak menzalimi. Haram menzalimi. Kalau katalah dia ada 2-3 orang isteri, dia mampu, dia zalim. Dan juga satu orang dia bagi lebih dari sudut fizikal. Katalah ada 3 orang isteri, satu dia bagi apa? Kereta Honda, satu lagi motor. Tak boleh. Kalau dia nak bagi Honda, kereta Honda, semua tu memang kena bagi kereta Honda, baru adil. Tapi di antara benda yang Islam ini tidak menzalimi kita sendiri, ini kita yang punya perasaan, adalah untuk menyamaratakan perasaan kita terhadap semua ahli keluarga kita. Boleh faham kan? Kita dituntut untuk tidak buat zalim. Katalah kita sebagai ayah, kita bagi satu orang anak kita motor X5, maka semua itu kita kena bagilah. Katalah umur mereka sama dan keperluan mereka sama, kita kena bagi. Katalah kembar 3, kecuali kalau kita kata motor ini ayah punya, siapa yang perlu dia pakai, itu okey. Tapi kalau kata motor ini untuk awak seorang tanpa ada sebab apa-apa, contohnya siapa yang berjaya dapat sekian-sekian, ayah akan beri sekian-sekian, itu cerita lain. Yang tak dituntut adalah perasaan sama. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala kata apa? Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu sekali-kali, Allah Ta'ala menggunakan perkataan lan. Siapa yang belajar bahasa Arab tahu perkataan lan ini dia mubalaghah. Dia kita sebut sebagai nafi lil abad. Sekali-kali tidak. Allah Ta'ala kata apa? Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil
bagi wanita-wanita kamu walaupun kamu ingin. Adil kat sini sekali lagi saya tekankan, bukan adil dari sudut fizikal, itu memang wajib dari sudut fizikal. Kalau satu orang dapat rumah, satu orang kena dapat rumah juga. Tapi keadilan yang Allah Ta'ala masuk kat sini adalah keadilan dari sudut perasaan. Kenapa saya sebut begini? Sebab kalau kita perasan di kalangan ahli keluarga kita, katalah ada di kalangan muslimin yang mungkin beristeri ramai, pasti yang paling dekat di hati itu adalah siapa? Yang paling bagus layanannya kepada kita, bukan tidak? Yang paling bagus akhlaknya kepada kita. Katalah kita ada, mungkin kalau isteri ramai ni susah sikit kan, tak ramai orang ada isteri ramai, anak dan juga adik-beradik. Katalah kita ada adik-beradik 5 orang, apakah sama perasaan kita kepada kelima-lima orang tu? Tak, muslim-muslimat. Mesti akan ada satu orang kita cenderung nak minta tolong, nak minta teman, nak minta bantuan. Kenapa agak-agak kita boleh rapat dengan dia? Dia salah satunya sebabkan dia itu bagus dengan kita. Yang kedua mungkin sekepala, mungkin akhlak tak bagus tapi sekepala dia rapat dengan kita. Jadi nak bagi tahu kat sini, inilah kita sebutkan wa ahabbahu ahlu, maka dia itu akan paling dicintai oleh keluarga dia. Kalau siapa kat sini muslim-muslimat ada anak-anak, anak-anak yang mana satu yang muslim-muslimat paling sayang, yang paling bagus layannya kepada kita? Kita balik dia salam, kita balik dia sediakan air, dia picit gitu kan, dia urut. Ayah nak picit, nak urut, dia urut. Mesti perasaan kita itu akan tumpah dekat dia, percayalah. Ini benar perkataan Nabi SAW, wa ahabbahu ahluh, maka dia adalah orang yang paling dicintai oleh keluarganya. Baik, hadis yang terakhir pada malam ini, bab yang ke-30, berbuat baik kepada keluarga terdekat kemudian yang terdekat berikutnya. Hawayah bin Shuraih menyampaikan kepada kami dengan mengatakan, Baqiyah menyampaikan kepada kami dari Bahir, dari Khalid, Ma'dan dari Miqdam bin Ma'di Karib, bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha yusikum bi ummahatikum. Allah Subhanahu wa taala berpesan. Berpesan apa? Berpesan untuk melakukan kebaikan. Berpesan untuk apa? Berpesan untuk menunaikan hak. Bi ummahatikum, dengan ibu kamu. Thumma yusikum bi ummahatikum. Kemudian dia berpesan kepada berbuat baik kepada ibumu. Al-Munawi dan juga ulama selain daripada Al-Munawi menyebutkan kenapa ibu ni sampai 2 kali dalam riwayat ini. Dalam riwayat ini kita tahu sampai 3 kali. Sebab ibu ada kelebihan menanggung kesusahan yang tidak ada pada si ayah. Tapi kalau dari sudut sama-sama buat baik, memang sama-sama kena buat baik. Cuma katalah kita itu terhad kemampuan kita, maka ibu patut didahulukan. Sebab kenapa Al-Munawi kata sampai 3 kali, dalam riwayat ini sampai 2 kali? Kerana ibu menanggung kesusahan mengandung, kemudian menanggung kesusahan untuk melahirkan, menyusukan dan juga mentarbiah. Maka itu ada pada wanita yang tidak ada pada lelaki. Maka padanlah. Allah Subhanahu wa taala berpesan sebanyak 2 kali pada hadis ini untuk dilakukan kebaikan kepada mereka. Summa yusikum bi abaikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada ayah-ayah kamu. Kat sini muslim-muslimat, abaikum itu boleh memaksud ayah dan juga ke atas. Ayah dan ke atas. Apa maksud ayah dan ke atas? Ayah, datuk, moyang dan ke atas kalau masih hidup. Thumma yusikum bil aqrab fal aqrab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berpesan untuk menunaikan hak sambung satu rahim kepada kaum kerabat yang paling dekat, kemudian yang paling dekat. Hadis ini selain daripada tuntutan untuk berbuat baik, perlu kita ketahui kerabat itu mempunyai martabat. Ada yang patut didahulukan terlebih dahulu, kemudian barulah yang lain. Wallahu alam.
Itu sahaja untuk minggu ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kesempatan untuk menyambung pada sesi yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.